Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan masuk terus kepada bab 4 tingkatan 1 kita haid. Okey, so hari ini kita akan belajar tentang beberapa tentang kita haid, iaitu yang pertama kita haid dan fasa-fasa dalam kitaran haid. Dan yang kedua, cara-cara menguruskan kebersihan diri semasa kedatangan haid. Okey, perempuan akan mula didatangi haid apabila mencapai umur akil balik. Okey, pada usia dah cukup dia akan datang akil balik. Okay. Haid ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj, dan kita haid pula ialah siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Ini adalah dinding uterus, okay. Ini adalah ovari yang melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang iaitu ovum, dan kita haid dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Okay. Otak dan sistem endokrin memainkan peranan sangat penting dalam kita haid. Okey, perempuan normal mengalami kita haid kira-kira 28 hari kita punya masa, selang masa 28 hari dan berbeza-beza mengikut individu tertentu. Tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita haid. Yang pertama, pengambilan nutrien. Yang kedua, perubahan berat badan yang sangat mendadak. Okey, yang ketiga, perubahan emosi dan tekanan mental. Okay, sekarang ni kita akan memperkenalkan fasa-fasa dalam kitaran haid. Okay. Ini adalah fasa-fasa dalam kitaran haid. Ada 4 fasa, tolong ingat ada 28 hari dan ada 4 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa haid yang mengambil 5 hari. Hari pertama sehingga hari yang kelima merupakan fasa haid. Fasa yang kedua ialah fasa pemulihan daripada hari yang ke-6 hingga hari ke-11. Pada hari yang ke-12 sehingga hari ke-17 merupakan fasa pengovulan yang mana berlakunya fasa suburlah hari yang ke-14, dan pada hari 18 hingga 28 merupakan hari fasa pra-haid. Okay, so ini lebih detail lah. Okay, fasa 1 hingga 5 yang mana lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum tidak tersenyawa, terluluh. Okay, terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. Okay, dia dah mula, maksudnya dia akan jatuhlah darah haid tu daripada faraj ni lah. Okay, dinding uterus melalui faraj dia akan keluar. Ya, hari yang ke-6 hingga hari ke-11 merupakan fasa pemulihan yang mana dinding uterus dibina semula dan semakin menebal. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Okay, dia dah ready untuk menerima sel yang untuk ditempel lah. Okay. Ini adalah lapisan dinding uterus. Dia akan semakin menebal. Okay. Fasa yang ketiga adalah fasa subur hari ke-12 hingga 17 yang mana ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14. Kitaran haid iaitu pengovulan berlaku yang mana dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Okay, ini akan terus berkembang ni. Jika ada sperma, mungkin berlakunya persenyawaan sebab ovari telah mengeluarkan ovum, dan jika ada sperma, ovum tadi mungkin disenyawakan. Okay, pada hari 18 hingga hari ke-28, dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Jika berlakunya persenyawaan, okay, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus, okay, di sini, atau kita haid berulang semula jika tiada persenyawaan berlaku. Ini dipanggil fasa pra-haid. Okay. Penjagaan kebersihan diri semasa haid adalah sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti bakteria, kulat dan virus. Okay.
Semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing UTI. Okay, akan rasa sakit nak kencing ataupun mungkin mengalami kegatalan. Wanita haid pula digalakkan mandi dengan kerap untuk membersihkan badan sebab bila berlakunya kita haid, dia akan menyebabkan badan kita akan rasa tidak selesa dan mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan lah. Okay, so itu sahaja penerangan saya tentang kitaran haid. Saya menggunakan YouTube daripada cikgu kamu. Okay, latihan saya akan upload selepas ini. Okay, terima kasih.